Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri kita, jaga anak kita lebih lama daripada dia beletih. Ada isteri tuan-tuan beletih 24 jam? Habis-habis kuat dalam kereta ya. Masuk kereta je dia beletih. Masuk dalam kereta, abang ni orang kata tunggu kat sini, abang tunggu kat mana? Tunjuk dekat dia, cantik tak jam ni? Cantik, nak ambil kau. Diam tu tuan-tuan. Bukannya susah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam saya ada satu kursus di Sungai Kelah Hot Spring. Habis bagi buka sesi soal jawab. Dia kata, Ustaz, soalan saya, bagaimana nak menghadapi rumah tangga ni Ustaz? Macam-macam orang kata, macam-macam orang kutuk, macam-macam orang bawa. Boleh Ustaz bagi sikit? Sampai kadang-kadang menggugat rumah tangga kami Ustaz. Nombor satu saya kata, nombor satu, pegang prinsip ni. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya, sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Tuan-tuan, ulang balik, pegang kata-kata ni. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya, sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Siapa yang sayang pada kita? Tak isteri kita. Siapa yang sayang pada kita? Tak suami kita, tak mak bapak kita, tak anak-anak kita. Kalau begitu layan mereka, enjoy dengan mereka, baik dengan mereka. Jangan duk tengok benda-benda yang orang benci, yang orang jealous pada kamu. Kita kadang-kadang tak layan yang ada di hadapan, tak peduli apa yang ada di hadapan. Nun yang seberang laut kita nampak, yang di luar kita nampak. Akhirnya tuan-tuan, kita duk berperang dengan yang di luar, yang di samping kita abaikan, kita tak enjoy, kita tak seronok. Sebab tu saya, sebagai prinsip saya sebagai seorang penceramah ni tuan-tuan, saya ni, saya rasa tuan-tuan kenal saya ni, ada yang kenal dalam televisyen, ada yang kenal daripada viral, ada yang kenal daripada Facebook, ada yang kenal daripada macam-macam lah. Ada saya kisah benda-benda itu. Ada saya peduli. Saya bukan baca Facebook, saya tulis ya, komen jarang kan. Saya tak baca Facebook cerita apa, saya tak baca. Baik saya tengok isteri saya, baik saya tengok anak saya, baik saya peduli pada benda yang sayang pada saya. Sekolah saya, baik saya tengok kepada makcik-makcik pondok, mereka duk bagi doa kat saya. Saya layan dengan dirau ni tuan-tuan, menjadikan jiwa tenang. Datanglah duk hentak, henyak, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tadi Dr. Izhar Arif, dia call saya pagi tadi. Betul? Macam mana sekolah? Macam tu. Macam mana lagi? Dia akan bergerak di tempat tu. Nak pergi macam mana lagi? Yalah, jual ke tidak? Tak tahu. Tak ada siapa pun nak beli, tak ada apa. Habis tu macam mana keadaan? Macam tu. Setakat mana kita boleh jalan, saya boleh jalan, saya kata. Kita on. Biasa macam biasa. Tak, orang tanya anak Syekh, orang tanya anak Syekh, pasal apa Syekh nak jual harta wakaf? Ustaz, tanya dekat dia orang balik, berapa banyak hang wakaf? Hang tak mana sekolah tu wakaf? Sekolah saya ni besar tuan-tuan. Bukan satu tahfiz saja. Yang pondok duk ada 400 pondok, yang tadika lagi duk ada 48 lot tanah. Yang tahfiz ni cuma ada satu lot. Duk ada 47 lot lagi. Tuan-tuan boleh faham? Setengah orang dia tak tahu, dia tak pernah pergi pun. Yang keluar viral pula, dia tunjuk gambar sekolah aja. Unit tahfiz Ustaz Kazim nak dijual. Apa ni nak jual? Buat tenang. Dewan pengajian saya saja pun tuan-tuan, dewan kuliah saya saja pun boleh muat 1000 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak besar mana? Boleh muat 1000 orang dengan kursi, dengan meja. Bukan orang duduk rapat-rapat macam tuan-tuan ni. Dewan kuliah saya daripada sini sampai ke hujung masjid. Setiap pagi orang datang belajar. Yang tu saja berapa kos. Belum masuk surau lagi tuan-tuan. Belum masuk rumah pondok. Belum masuk macam-macam. Saya kata, doktor, saya buat sekolah saya ni mana ada duit. Saya buat pinjaman bank. Duit daripada ceramah ni saya bayar bank, bayar bulan-bulan.
Jadi saya dah tak larat. Saya tua, kencing manis, kencing, kena kencing, semua ada pada saya, tuan-tuan. Apa masalahnya? Susahnya hidup saya, tuan-tuan. Kena kencing selalu. Jadi saya kata saya dah tak larat nak ceramah. Saya fed up, saya kata. Saya tak sukalah. Saya kata orang perkena saya macam-macam. Baik saya duduk di pondok, saya baca kitab pada orang yang nak mengaji dengan saya lagi enjoy. Jual buang, perhabis semua, loan semua, tenang jiwa saya. Baki daripada itu, yang mana hasil wakaf, saya istibdalkan, saya gantikan dengan wakaf yang lain. Saya buat pengajian da'i. Saya nak latih penceramah budak-budak yang umur 18 tahun ke atas. Saya tak payah masak untuk dia orang, saya tak payah jaga asrama dia orang. Jadi college untuk dia orang. Ni saya punya target. Tapi tuan-tuan, orang kutuk, orang maki macam-macam. Dia tak tahu masalah kita. Yang dia tahu dia hentam. Ada saya susah hati. Dah, saya senyum. Saya senyum saja. Sebab apa? Sebab saya mempunyai pelajar-pelajar yang sayang pada saya. Saya mempunyai orang-orang yang ambil berat tentang saya. Baik saya ambil berat tentang mereka. Ini nombor satu prinsip yang saya pegang, tuan-tuan. Siapa yang sayang pada kita? Yang paling sayang pada kita ialah Allah. Jika kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang kita takut, tuan-tuan, kalau kita tolong agama Allah? Saya tak takut, tuan-tuan. Allah tolong kita balik bila kita tolong agama Allah. Yang kedua, apa yang saya buat, saya nak ajak pada tuan-tuan supaya tuan-tuan di sini boleh mendapat kemuliaan. Kita nak rumah tangga kita mulia, kita nak isteri kita mulia, kita nak anak-anak kita mulia, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana kita boleh dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut apa? Wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa izzah. Dan tidaklah orang memaafkan orang lain melainkan Allah Ta'ala akan naikkan darjat dia dengan kemuliaan. Tuan-tuan nak ada mulia? Maafkan orang. Baru ni saya pergi ceramah satu jabatan di Putrajaya. Saya dah masuk dalam kereta, dia ketuk cermin. Dia ketuk suruh buka. Saya turunkan cermin saya, dia buka pintu kereta. Dia ambil tangan saya, dia cium. Minta maaf ustaz, maaf ustaz, maaf ustaz. Saya kata, kenapa abang? Saya banyak mengatur ustaz. Bila? Dalam Facebook. Oh, patut saya tak tahu. Mana saya tahu, tuan-tuan, dia ngutuk saya. Bukan saya baca komen-komen ni. Minta maaf ustaz, saya minta maaf untuk akhirat ustaz. Kalau abang tak minta maaf pun saya maafkan abang. Sebenarnya saya nak pergi Mekah ustaz. Oh, patutlah pun tuan. Sebab ada orang yang nak pergi Mekah, dia takut tak nampak Kaabah, dia sibuk minta maaf tuan. Biar minta maaf ikhlas kerana Allah. Jangan sebab takut tak nampak Kaabah, takut sesat. Dia buat haji tu dia takut sesat, dia minta maaf dengan orang kerana Allah. Tuan-tuan, ada tak sahabat yang bercakap besar di Mekah yang sesat? Banyak. Saya ada satu bas, tuan-tuan, duk bergurau dalam bah. Nak pergi ke Arafah, nak bergurau dalam bah. Tak pergi ke wukuf. Tuan-tuan tahu dia bergurau macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalaka labbaik, kalaka jahat. Lama-lama sesat, tuan-tuan. Tak sampai ke Arafah, tuan-tuan. Buat, tuan-tuan, kalaka labbaik, kalaka jahat. Lalas sesat terus, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom jadi seorang yang pemaaf. Jangan ada sifat dendam dalam hati. Jangan ada sifat aku benci dengan dia. Jangan ada sifat maaf. Dia ni yang ngata ke aku hari itu. Dia ni yang tuduh aku hari itu. Yang ni yang fitnah aku hari itu. Dia ni yang hentam aku hari itu. Ya. Ustaz boleh cakap tak kena ke ustaz? Tu saya kira lah, saya pun nasihat pada diri saya juga. Walaupun kena tak kena pada saya nasihat pada diri saya. Tuan-tuan tahu, saya sampai sekarang saya tak boleh minum air tebu. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ya? Pergi sisi minyak tu, buka peti air tu, tengok air kotak, air tebu, letak balik. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ya? Buka air tebu, letak balik. Lalah air mineral juga beli, tuan-tuan. Sebab kalau saya minum air tebu, dada saya akan sakit. Saya tak boleh tidur pula. Tuan-tuan tak tengok ni korban, tuan-tuan ni.
korban kambing seekor RM900 masjid tuan-tuan ni. Satu bahagian lembu pula 600 setengah ke berapa tadi ni? 670. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ke daging kambing ni? Kambing bakar, kambing macam-macam lah, biryani kambing lah apalah. Saya tak berani makan. Bila saya makan tuan-tuan, dada saya ni dia jadi merah. Bila merah saya sakit tuan-tuan. Pakai baju pun sakit, kena kipas angin pun sakit. Tuan-tuan, saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu saya suka ceramah. Bila saya ceramah, saya boleh tidur dalam kereta. Kalau saya tidur atas katil, tak mau tidur. Berapa tahun dah Ustaz? Berbelah-belah tahun. Saya tak pernah rasa nikmat tidur di rumah tuan-tuan. Sebab tu rumah saya bersih. Mop, iron, semua saya buat tuan-tuan. Tak ada kerja apa, iron langsung. Saya tak boleh tidur. Dah berapa lama Ustaz tak boleh tidur? Berbelas-belas tahun. Sakit tuan-tuan. Ustaz kenapa benar-benarnya Ustaz? Ustaz kenapa? Santau. Bila? Tahun 96. Teruk. Muntah darah tuan-tuan. Saya makan nasi jadi ulat. Ingatan saya tak center. Macam-macam benda saya lupa. Rumah saya kena kacau, berkocak segala benda. Hidup susah. Nak pergi mengajar dah pakai jubah semua, sampai depan pintu pingsan. Berbulan-bulan tuan-tuan, saya duduk di hospital selama sebulan, tak boleh buang air kecil. Tebuk di sini tuan-tuan, doktor tak tahu apa sakit. Operate 4 kali, belum masuk jantung. 4 kali saja operate perut. Bila dah dioperate, tak ada benda yang nak dibuang. MRI nampak, CT scan nampak, X-ray nampak, ada benda putih dalam ni, kena buang. Bila belah tuan-tuan, tak ada. 4 kali tuan-tuan. Lalah doktor kata kita mau buka lagi sekali Ustaz. Ingat pintu buka tutup. Tak payah. Tuan-tuan, saya menderita berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Sampailah beberapa tahun yang lepas, suami isteri ni datang ke rumah saya. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf, kami minta maaf. Kami mengaku kami yang sihirkan Ustaz. Saya senyum bila dia cakap. Saya ketawa lagi. Saya tahu. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu. Bukan 6 orang ke? Mana lagi 4? Loh, Ustaz tahu mana 6 orang? Saya tahu. Dia ingat saya bomoh kah? Sebab saya mimpi. Dalam mimpi saya, 6 orang ni keluar dalam mimpi saya. Ditunjuk satu persatu. Seorang isteri dia, 5 orang lelaki-lelaki. Saya jumpa di masjid, saya jumpa di pasar malam, saya jumpa di sekolah, saya jumpa dia. Saya tetap angkat tangan dengan dia. Sampailah bila dia datang rumah saya minta maaf. Saya kata, abang tak minta maaf pun saya dah lama maafkan abang. Dia peluk saya tuan-tuan. Rap bunyi badan saya ni. Yang tak peluk saya, isteri dia. Subhanallah. Adakah saya hanya bermuka-muka depan dia? Tak. Dia jadi anak murid saya yang paling depan sekali. Selepas pertemuan itu, anak dia kahwin, saya datang. Dia letak saya meja VIP. Letak tinggi tu, Ustaz Kazim, jangan duduk meja ni. Bila anak dia dapat cucu, saya yang cukur jambul anak dia. Bila dia meninggal, saya yang mandikan. Bila mayat dalam masjid, saya yang jadi imam tuan-tuan. Dia jadi orang yang rapat dengan saya. Satu benda pun saya tak simpan. Saya maafkan dia dunia akhirat. Saya tanya dia buat di mana? Adalah berapa ribu abang upah? 30,000. Selesai kan Ustaz Kazim? Tuan-tuan, sebab apa yang saya maafkan dia? Sebab saya berpegang pada hadis yang saya baca tadi. Kalau kamu nak kemuliaan, belajarlah memaafkan orang. Allah bagi kemuliaan. Tuan-tuan tengok hari ni Allah balas, kamera saja 4. Bunga 1. Mikrofon tu subhanallah banyak tuan-tuan. Allah bagi tak kemuliaan, Allah bagi pada kita. Begitulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan,
tolonglah maafkan isteri kita, tolonglah maafkan suami kita, tolonglah maafkan anak-anak kita, tolonglah maafkan mak bapak kita. Jangan ada simpan dalam dendam hati tuan-tuan. Tuan-tuan takkan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala.